salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to Easy Fast. Baik, seperti tajuk dan thumbnail tu ya, permohonan baru bantuan kewangan sepanjang tahun ya. Berjumlah RM150 sehingga RM500. Jom kita mulakan. Jangan memanjangkan benda yang pendek dan kita jangan memendekkan benda yang panjang. Jangan salah faham ya. Panjang dengan pendek tu korang mulalah. Okey. Ini bantuan ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bantuan sepanjang tahun dibuka permohonan ni? Okey, bantuan ni adalah bantuan untuk meringankan, memenuhi keperluan asas bagi meringankan beban penerima bantuan. Okey, dan ianya ialah satu bantuan yang memang sedang berjalan, dah berjalan lama dah, dan ianya dibuka sepanjang tahun. Okey, sekarang ni kita pergi kepada siapakah yang layak ataupun syarat kelayakannya. Okey, dengar elok-elok. Jom, kita mulakan. Satunya, bantuan yang dah sekian lama wujud dan permohonan dibuka sepanjang tahun. Tidak ada tempoh-tempoh tertentu ya. Okey, iaitu bantuan bulanan JKM. Ambil perhatian, permohonan baru bila-bila masa boleh buat, tapi bersempena dengan permulaan bulan baru, tahun baru ya, adalah lebih baik ya sekiranya kita berkelayakan apa yang aku akan sebut nanti, boleh memohon dan cara nak memohon dia. Apakah kelayakan dia? Okey, semua permohonan yang dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan kepada setiap jenis bantuan ya, seperti diterangkan. Okey. Yang pertama ya, bantuan kanak-kanak BKK RM150 sehingga RM1,000 untuk setiap keluarga. Okey, itu dia yang pertama. Yang kedua, bantuan anak pelihara BAP RM250 sebulan dan semaksimum RM500 sebulan. Okey. Seterusnya, allowance warga emas, bantuan warga emas BWE RM500. Ya, dan ada allowance pekerja kurang upaya RM450. Bantuan am persekutuan 100 dan semaksimum RM350 untuk setiap keluarga ya. Dan bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM300. Dan seterusnya, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar RM500. Okey. Bantuan-bantuan ini ya, yang mana dah menerima, okeylah, korang dah tahu timing dan sebagainya. Dan bagi yang belum menerima ya, dan kita rasa kita layak, maka kita boleh membuat permohonan ya. Bantuan JKM ni permohonan dibuka sepanjang tahun dan boleh memohon pada bila-bila masa. Okey, jadi kita pergi kepada peringkat seterusnya, cara nak memohon. Mohon ni aku perlu mengakui perkara ni memang terperinci sikit bendanya. Okey, cara untuk memohon bantuan JKM ya, yang selama hari ni orang terima, yang mana nak memohon. Okey, cara memohon dia. Okey, pengendalian permohonan bantuan kewangan ni dibuat di peringkat pejabat kebajikan masyarakat daerah ataupun jajahan ataupun bahagian di seluruh negara. Jadi kita ingat, di seluruh negara ada negeri, di setiap negeri ada daerah, dan setiap daerah ada pejabat JKM-nya. Boleh pergi ke sana. Okey, setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian. Ya, ada. Bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Okey. Maksudnya bila kita nak memohon akan ada siasatan. Adakah orang ni layak, betul-betul layak ataupun tidak untuk diberikan bantuan. Okey, dan urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan. Dia ikut layak dia bukan kira siapa berhak ke siapa tak berhak, tidak. Tapi kalau orang tu layak dalam kategori-kategori yang tertentu, maka dia akan layak. Okey. Dan seterusnya, cara nak memohon dia. Untuk memudahkan urusannya, pemohon diminta hadir ke pejabat JKM daerah, jajahan ataupun bahagian seperti yang aku sebut tadi ya, bersama dengan salinan kad pengenalan diri pemohon, salinan kad pengenalan suami dan isteri juga sekiranya berkahwin, ataupun anak yang tinggal bersama ya, suami ataupun isteri ataupun anak yang mana tinggal bersama, termasuklah ibu dan bapa juga. Okey, beserta ahli keluarga yang lain. Salinan kad pengenalan tu penting, yang mana tinggal sebumbung. Harap maklum ya, bukan bumbung lain. Jadi kena bawa salinan kad pengenalan tu. Okey, dan bersama dengan penyata gaji jika ada. Okey, sekiranya tidak makan gaji, minta pengesahan pendapatan dan boleh cop daripada ketua kampung ke ataupun daripada pejabat daerah pun boleh cop ya. Untuk mengesahkan anda ni bekerja sendiri dan pendapatan banyak ni. Declaration lah maksudnya. Kalau tak bekerja, nyatakan tidak bekerja atas alasan apa. Okey, dan disahkan copnya oleh ketua kampung, pejabat penghulu dan pegawai daerah ya. Okey, di daerah. Okey. Itu je. Lepas kita submit perkara-perkara tersebut ya, maka pihak JKM akan menghantar wakil untuk ke rumah anda ataupun ke premis ke untuk melakukan siasatan. Mereka akan melihat ya, sekiranya kita memohon sebagai contoh ya, untuk bantuan OKU terlantar lah contoh ya, penjagaan. Okey, maka pihak JKM akan menghantar wakil untuk melihat adakah benar ya si pemohon ini menjaga pesakit OKU ataupun pesakit terlantar. Contohlah ya, wakil akan ada
Begitu juga dengan bantuan warga emas. Mereka akan hadir ke rumah, melihat adakah layak seorang warga emas ni. Tapi kalau warga emas tu pakai Mercedes ke kereta mewah ke kan, ada Astro tak layak, ada peti air besar, ada flat TV, ada wifi, maka warga emas tu tak layak. Ada kriteria-kriteria dia yang akan nilaikan untuk membolehkan individu tersebut layak. Okey, dan seperkara lagi, untuk penerima sedia ada, ambil maklum ya, bahawasanya sekarang ni pihak JKM ya sedang menjalankan orang kata borang kaji semula ya. Dinyatakan dengan sini adalah diingatkan juga bahawa penerima JKM sedia ada perlu mengisi borang kaji semula bagi menentukan sama ada mereka masih layak menerima bantuan ataupun tidak. Jadi kalau anda dah penerima sedia ada dah sekian lama, ya, mohon anda untuk isi borang kaji semula ni. Okey. Dan borang kaji semula ni boleh didapati di pejabat JKM juga, ya. Untuk menentukan sama ada kita ni masih kekal relevan layak menerima bantuan JKM tersebut ataupun tidak. Okey. Ini maklum bagi penerima sedia ada. Jadi itu dia, ya. Ini satu bantuan yang unik untuk golongan yang tertentu dan ia dibuka sepanjang tahun, ya. Over the counter, boleh pergi kaunter JKM, memohonnya, borang fizikal pun ada, dan tak ada tarikh tamat tempoh dan bagai, bila-bila aja. Ya, tapi bersempena tahun baru ni, ya, nak pula bulan Januari, masih lagi awal, bagi yang berkelayakan, ya, ataupun memang susah, boleh. Ya. Dan apabila kita membuat pendaftaran begini, secara tidak langsung nama kita ada dalam data JKM. Itu yang penting sekarang. Ya, bila ada dalam data JKM, maka untuk pembayaran SARA, ya, yang akan datang, mudahlah sikit, ya, sebab dah ada data dalam JKM sebagai contoh. Okey, semoga manfaat apa yang saya sampaikan dalam info untuk bantuan ni, ya, bagi yang layak, mohon segera awal tahun ni, jangan lengah-lengahkan. Baik, sekian banyak video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Terima kasih. Bye bye.